Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi kuliah tazkirah ringkas kita mengenai 40 hadis tentang keberkatan. Hari ini kita lihat hadis ke-21, iaitu keberkatan menjilat jari dan melicinkan bekas makanan. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu as-salasa wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza wa liyakulha wa la yada'ha lisyaitan wa amarna an nasluta al-qas'ata qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Artinya daripada Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai makan, baginda akan menjilat 3 jarinya, dan baginda pernah bersabda, jika sesuap makanan salah seorang dari kamu jatuh, maka ambillah ia kembali dan buanglah bahagian yang kotor daripadanya, dan barulah makan sebahagian yang masih elok, dan janganlah biarkan ia menjadi habuan syaitan. Baginda juga menyuruh kami supaya melicingkan bekas makanan selepas makan. Sabdanya bermaksud, sesungguhnya kamu tidak mengetahui pada bahagian mana dalam makanan kamu yang mempunyai keberkatan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah hasan sahih. Jadi ulasan hadis ini, Nabi SAW menunjuk cara makan, iaitu dia suruh kita menjilat jari, 3 jari. Satu, yang kedua, kerana apabila seorang dari kamu selesai makan, maka hendaklah dia menjilat jarinya, kerana dia tidak mengetahui bahagian mana pada makanan tersebut ada keberkatan. Dan baginda juga menyebut bahawa yang kedua pengajaran hadis ini, baginda SAW menegaskan supaya tidak tersapu terlebih dahulu dengan sapu tangan. Maknanya jangan basuh dulu tangan kita, tapi jilat dahulu jari itu. Dan Jabir menyebut bahawa Nabi bersabda, maksudnya jika sesuap makanan salah seorang dari kamu jatuh, maka ambillah ia kembali, buanglah bahagian kotor, barulah makan bahagian yang masih elok, jangan biarkan ia menjadi makanan syaitan. Bermakna di sini pengajaran yang kedua dari hadis ini, Nabi suruh kalau makanan tu jatuh, kita ambil dan buang yang bahagian kotor, buanglah yang kotor, dan yang masih elok tu makan supaya ia tidak menjadi makanan syaitan. Yang disuruh menjilat jari itu, jari jemari selepas makan adalah untuk membersihkan saki-baki makanan menggunakan jari. Ini juga termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ini dikatakan bahawa secara tidak langsung dapat menghindarkan kita daripada penyakit bongkak dan sombong. Maknanya kalau kita jilat jari ni boleh hilang, mengikut pengarang ni boleh hilang penyakit bongkok dan sombong, sebab kita merendahkan dirilah makan dengan menjilat jari. Baik, hadis yang kedua, ke-22. Membiarkan makanan yang panas menjadi sejuk sedikit. Ini pun ada keberkatan. Maknanya kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Asma binti Abi Bakrin annaha kanat iza saradat az'attuhu syai'an hatta yazhab fawruhu summa taqulu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu a'zamu lil barakah. Daripada Asma bin Abu Bakar menceritakan bahawa beliau jika membuat sarit ni adalah resipi campuran roti dan daging. Beliau akan menutupinya sedikit sehingga hilang habanya, hilang sejuk. Kemudian Asma berkata, sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW sabda, itu adalah lebih besar bagi mendapat keberkatan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bermakna di sini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya jangan makan panas, tengah panas. Di mana Rasulullah mengajar kita sabar untuk menunggu sejuk, dan sejuk tu mendidik kita untuk sabar. Dan kata Rasulullah SAW, sabda Nabi, ia juga merupakan satu sunnah melewatkan makanan supaya makanan itu menjadi sejuk. Ini ada barakahnya. Dalam riwayat lain daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, sejukkanlah makanan kerana sesungguhnya ia itu lebih besar bagi mendapat keberkatan. Ini kalau kita makan makanan, kita tunggu dia suam atau sejuk, makna itu ada keberkatan. Keberkatan dengan sifat sabar dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayatkan juga daripada Abu Hurairah, sabda Nabi SAW, abridu ta'amul harra fa inna ta'amal harra ghairu zi barakah. Sejukkanlah makanan yang panas kerana makanan yang panas itu tidak mempunyai keberkatan. Jadi sahabat semua, siapa yang makan dalam keadaan panas tu dengan tiupnya tu tidak ada keberkatan. Itu kata pengarang inilah ya, ini disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim ya, dalam Sahihai. Hadis ini sahih. Anda tidak digalakkan kita makan makanan yang tengah panas ya. Baik, dan hadis yang terakhir untuk kali ini ialah keberkatan surah Al-Baqarah. Hadis ke-25. An Abi Umamah Al-Bahiliyu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhzaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalah. Daripada Abu Umaymah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surah Al-Baqarah. Sesungguhnya dengan membacanya akan beroleh keberkatan dan meninggalkannya pula akan beroleh kekesalan. Serta ia tidak akan dapat ditandingi oleh ahli-ahli sihir. Maknanya di sini ulasan daripada hadis ini, surah Al-Baqarah ni surah yang panjang dalam Al-Quran, terpanjang Al-Quran. Selain daripada mendapat ganjaran pahala Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala, surah ini juga merupakan pendinding daripada segala kejahatan, serta orang yang membacanya akan sentiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapat keberkatan dari Allah. Terdapat banyak hadis tentang kelebihan membaca surah ini. Antaranya dapat mengelakkan syaitan dari memasuki rumah yang dibacakan surah ini di dalamnya. Jadi sahabat-sahabat semua, marilah sama-sama kita baca surah Al-Baqarah. Ya, satu surah Al-Baqarah tu untuk menjadi pendinding rumah kita daripada kejahatan syaitan, sebagai perlindungan dan juga untuk mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran pahala yang besar. Jadi itulah sahaja tazkirah ringkas pada hari ini daripada siri buku, ulasan buku 40 hadis tentang keberkatan. Kita jumpa dalam siri akan datang. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.